Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini respon Muhyiddin selepas kalah teruk, tersungkur teruk memalukan di PRK Dun Mahkota. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta parti-parti gabungan menerima isyarat pengundi Dewan Undangan Negeri Mahkota dengan berlapang dada. Namun ada beberapa ramalan mengatakan bahawa mungkin tidak lama lagi Muhyiddin Yassin akan secara sukarela atau secara tidak sukarela akan meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Ramai sebenarnya yang menuntut dalam komen-komen netizen di ruangan komen, mereka menuntut Muhyiddin Yassin bertanggungjawab dan meletakkan jawatan kerana mereka kata bersatu kini sudah tidak punya hala tuju kerana mempunyai kepimpinan yang disebut lemah. Apa yang anda mungkin dapat simpulkan atas kekalahan berturut-turut Parti Bersatu? Apakah anda rasa memang betul Bersatu sudah tidak punya hala tuju dan mungkin akan kalah teruk dalam pilihan raya akan datang? Saudara-saudara sekalian, beliau, yaitu Muhyiddin Yassin dalam satu hantaran ringkas di Facebook berkata, PN mesti melakukan pembaikan prestasi selepas Barisan Nasional berjaya menggandakan majoriti undi. Apakah yang perlu diperbaiki oleh Perikatan Nasional? Prestasi apakah yang perlu diperbaiki oleh Perikatan Nasional? Ada netizen menulis kata mereka, inilah yang akan jadi gambaran kepada Perikatan Nasional kalau isu 3R dapat ditangani dengan sebaiknya dan tidak digunakan dengan sewenang-wenangnya. Nampaknya Perikatan Nasional kehilangan taji, kehilangan bisa dan kehilangan kekuatan apabila perkara 3R kini dalam kawalan kerajaan. Kata Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional menghormati pilihan pengundi Dewan Undangan Negeri Mahkota selaras dengan semangat demokrasi. Netizen juga mengharapkan supaya tiada kata-kata atau tiba-tiba pula timbul pula petition nak membatalkan keputusan pilihan raya lah, tuntutan siasatan lah atau sebagainya. Kerana sebelum pilihan raya, kita sudah dengar ada beberapa laporan telah dibuat. Antaranya ialah laporan polis berkaitan dengan kempen yang melewati tempoh berkempen, melebihi tempoh kempen yang dibenarkan. Selain daripada itu, ada juga cakap-cakap mengatakan bahawa kerajaan kononnya menggunakan jentera kerajaan. Jadi oleh sebab itulah, kita berharap supaya apa yang dikatakan oleh Muhyiddin ini dapat ditunaikan, iaitu menghormati pilihan pengundi dan bukannya pula tiba-tiba membuat pula petition untuk membatalkan keputusan pilihan raya. Kata Muhyiddin, saya percaya kekalahan calon Perikatan Nasional dalam PRK ini tidak akan mematahkan semangat kita untuk terus berjuang, katanya. Kita mesti menerima isyarat pengundi Dewan Undangan Negeri Mahkota dengan berlapang dada dan mengambil langkah segera untuk memperbaiki prestasi parti, katanya lagi. Presiden Bersatu itu berkata, Perikatan Nasional akan bangkit semula dengan semangat yang lebih jitu untuk mencipta kemenangan di petas demokrasi. Barisan Nasional BN melakar kemenangan besar di Dewan Undangan Negeri Mahkota dengan majoriti 20,648 undi, 4 kali ganda berbanding dicatat parti itu ketika pilihan raya negeri 2 tahun lalu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Masih lagi panas berkaitan dengan kekalahan Parti Bersatu dalam PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota. Kekalahan itu adalah kekalahan yang paling memalukan sekali untuk Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. Manakan tidak, ada penganalisis politik dan juga pengulas politik mengatakan bahawa meskipun kempen di saat akhir sudah mula berunsur fitnah, Perikatan Nasional sudah sanggup menggunakan apa saja kaedah untuk menang
akhirnya mereka tetap menang. Dalam satu petikan di mykmu.net menulis, fitnah saat akhir tidak ubah pendirian pengundi Dewan Undangan Negeri Mahkota. Nampaknya politik saat ini sudah mulai jadi matang. Para pengundi pada saat ini, waktu ini, sudah menjadi pengundi yang bijak dan matang. Yang mana sepatutnya Perikatan Nasional ketahui bahawa kekalahan mereka dalam pilihan raya Nenggiri baru-baru ini sudah menunjukkan indikator yang terbaru tentang pilihan raya, yang mana sudah diketahui bahawa Perikatan Nasional gagal mendapatkan undi meskipun mereka menggunakan isu 3R. Isu 3R sudah tidak lagi berkenan di mata para pengundi. Isu 3R sudah tidak boleh lagi memainkan peranan yang besar dalam kemenangan pengundi. Fitnah saat akhir tidak ubah pendirian pengundi Dewan Undangan Negeri Mahkota. Seperti biasa, setiap kali ada PRK, pilihan raya kecil, Perikatan Nasional perlu ada booster di saat akhir. Namun, booster yang diharap-harapkan kali ini memang tidak menjadi sama sekali. Ada seorang penganalisis politik dan pengulas politik daripada Sarawak mengatakan bahawa pemimpin-pemimpin macai-macai Perikatan Nasional sudah mula boleh cari kerja yang lain kerana kekalahan dalam PRK Mahkota menunjukkan macai ini sudah boleh mencari kerja lain, tidak boleh dapat kerja lagi, tidak dapat apa-apa lagi. Maka dengan itu mereka mungkin akan kehilangan sumber, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Macai-macai terpaksa mencari pekerjaan baru. Mungkinkah mereka terpaksa sehingga menjadi tukang cuci piring? Itu pertanyaan besar daripada pengulas politik tersebut. Kali ini Perikatan Nasional bawa Cikgu Bad pun tiada yang boleh mengubah pendirian pengundi di PRK Dun Mahkota. Bayangkan, Cikgu Bad yang banyak kali menimbulkan kontroversi politik pun tidak mampu mengubah pendirian dan pikiran pengundi di Dewan Undangan Negeri Mahkota. Nampaknya, macai ini, iaitu Cikgu Bad pun sudah tidak boleh pakai lagi. Dah tak relevan lagi, tak boleh pakai dan juga gagal main peranan. Jadi, adakah selepas ini Cikgu Bad terpaksa mencari pekerjaan lain, termasuklah menjadi tukang tebar roti canai, kata para pengundi dan juga penganalisis politik, pengulas politik yang tidak sehaluan dengan Cikgu Bad. Dan kali ini Perikatan Nasional gagal memanfaatkan kelebihan Cikgu Bad dengan kisah sensasi dan kononnya kisah pendedahan luar biasa berkenan calon Barisan Nasional Syed Hussein. Pendedahan Cikgu Bad bahawa calon Barisan Nasional BN Syed Hussein ada kes polis dan ada rekod kes jenayah yang cuba disembunyikan nampaknya tidak berkesan sama sekali. Bahkan, itu secara tidak langsungnya menampakkan Cikgu Bad sudah tersalah langkah. Apabila beliau akhirnya juga mengakui bahawa kes itu telah pun selesai. Bahkan, Ketua Polis Negara dan Polis PDRM juga telah mengesahkan termasuk Zahid Hamidi bahawa kes itu telah selesai dan DNAA. Tiada tindakan diambil susulan perkara itu kerana tidak melibatkan dan tidak mendapat apa-apa kes jenayah. Begitulah kononnya skop terbesar yang Cikgu Bad bawa dan sangat berharap dapat menarik perhatian pengundi Dewan Undangan Negeri Mahkota supaya menolak calon BN yang sekian hari dilihat semakin diterima oleh pengundi. Saudara-saudara sekalian, lebih menarik lagi ialah cara Cikgu Bad ini sangat merugikan pengundi mana-mana kawasan PRK kerana hal kemajuan kawasan dan rancangan pembangunan tidak dapat diketahui oleh penduduk atas sebab
Isu-isu sebegini menolak dan menafikan pengundi apa-apa pembangunan yang sepatutnya calon sampaikan kerana diganggu oleh isu remeh-temeh yang dibawa oleh speaker setara berlakon lori belakang lori seperti Cikgu Bad, kata laporan ini. Saya sangat setuju dan saya sangat tertarik dengan pendapat ini, iaitu tindakan Cikgu Bad memainkan isu remeh-temeh seperti serangan peribadi, termasuklah unsur fitnah ini yang menyerang peribadi calon BN, termasuk kes kononnya jenayah itu yang akhirnya tiada kena-mengena, telah pun menutup secara sendirinya isu yang lebih penting, yaitu berkait isu pembangunan di kawasan tersebut. Jadi para pengundi sebenarnya tidak dapat mendengar apa-apa hujah, apa-apa cadangan daripada calon bersatu berkait dengan apa pembangunan yang boleh diperoleh, manfaat yang boleh diperoleh oleh para pengundi di sana. Kerana ada gangguan remeh-temeh. Sebenarnya isu laporan polis berkaitan calon BN Syed Hussein sudah pun dijawab dan disahkan oleh polis sendiri. Ia bukan pun kes jenayah, tapi kes membantu seorang buta yang cuba dibuli oleh pihak tertentu. Dilaporkan kedudukan sehingga kini di Dewan Undangan Negeri Mahkota BN masih mendahului dari segi sambutan. Apa yang menjadi masalah adalah sama ada sebilangan jumlah pengundi luar, terutama dari Singapura, akan mengundi, membuang undi pada waktu itu. Nampaknya semuanya sudah terjawab. Para pengundi dari Singapura juga, Johor yang bekerja dan menetap bekerja di Singapura, turut berusaha keras untuk pulang dan tidak terpengaruh dengan cerita-cerita remeh-temeh seperti itu. Masalah kedua, kononnya sebilangan pengundi bukan Melayu masih merajuk dan enggan keluar mengundi. Kononnya masih marah berkaitan hal sijil halal. Namun, jumlah ini tidak besar dan difahami kerana memujuk mereka masih diusahakan dan akhirnya berjaya juga dipujuk, dan pengundi Cina akhirnya tetap mengundi Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan dan berjaya mengalih sokongan kepercayaan kepada Barisan Nasional. Apa yang dikatakan sejumlah besar pengundi telah lebih awal membuat pendirian siapa mereka akan undi. Isu remeh-temeh dan isu sensasi saat akhir seperti yang cuba dimainkan oleh Cikgu Bad tidak akan dan tidak berjaya pun mengubah mindset para pengundi. Untuk hal seperti ini, BN ada sedikit kelebihan dan tidak keterlaluan jika diberitahu bahawa Barisan Nasional sudah mengalahkan Parti Bersatu. Oleh Adam Malik, fitnah saat akhir tidak ubah pendirian pengundi Dewan Undangan Negeri Mahkota. Dipetik daripada myKMU.net. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.